Orang zaman sekarang kalau jual barang rare ni, harga tak masuk akal, kau tahu tak? Siap ada yang tukar dengan geran tanah tu. Aduh, bodoh Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Apa khabar semua? Kita berjumpa semula setelah sekian lama. Aku yakin ramai penonton aku hari ni yang suka dengar lagu. Masa buat kerja, bawa kereta, tengah jogging, mesti korang dengar lagu-lagu yang korang suka. Music ni boleh buat kita relax. Bak kata Kurt Cobain, one good thing about music, when it hits you, you feel no pain. So, zaman sekarang kita akan dengar lagu dekat Spotify, Joox, YouTube Music atau online music player yang lain. Tapi sebelum wujudnya macam-macam jenis music player yang korang dengar hari ni, semuanya bermula dengan satu device. Disebabkan device ni berlakulah evolusi yang gila babi dalam teknologi muzik sampai ke hari ini. Jadi, hari ini aku nak cerita dekat korang sejarah Walkman. Pada tahun 1963, kaset atau compact kaset telah dicipta dan dibangunkan oleh syarikat elektronik Belanda iaitu Philips. Jadi, pada akhir 1960-an, kaset telah diperkenalkan dalam pasaran di mana kaset ni membolehkan orang merakam dan dengar semula bunyi atau muzik. Tapi, orang tak pandang lagi sebab masa tu rekod gramophone atau vinyl atau kita selalu sebut piring hitam merupakan device yang paling famous pada masa tu untuk orang dengar lagu dekat rumah atau dekat mana-mana lah tempat yang diorang boleh dengar. Walaupun piring hitam ni famous, tapi piring hitam ni ada kelemahan dari segi audio quality. Dia ada bunyi macam ni. Jadi, lama-lama orang dah nampak kelebihan kaset dan market kaset pun start naik. Bila kaset dah banyak permintaan, banyaklah syarikat elektronik yang cipta kaset recorder yang mudah alih. Tapi, masalah lain pula timbul di mana isu cetak rompak makin hangat dan banyak gila kempen yang menentang penjualan kaset recorder daripada industri seni, terutamanya industri muzik. Okey, itu cerita pasal kaset. Bila dah ada kaset, mestilah kena ada kaset player untuk dengar balik kan. Zaman tu, orang dengar kaset dekat radio boombox atau dekat radio kereta je. Jadi kalau pasang, semua orang kena dengar. Masalah dekat situ pula, contohnya kau minat System of a Down, kau nak dengar, kau pasang kaset dekat radio boombox. Semua orang keliling kau kena dengar sekali walaupun diorang tak minat atau diorang tak nak pun dengar. Isu ni membuatkan orang susah nak dengar lagu dan mengganggu orang sekeliling. Sebagai orang bisnes, korang kena bijak menjadikan masalah ni sebagai peluang nak buat duit. Jadi itulah yang dilakukan oleh Sony. Ideanya bermula masa co-founder dan presiden Sony pada masa tu, Masaru Ibuka, guna kaset recorder TC-D5 untuk dengar lagu favourite dia dekat dalam flight. Jadi, masalah yang sama berlaku. Takkan satu flight nak dengar lagu kau kan? Lepas tu, dia pun cakap dengan timbalan eksekutif Presiden Sony, Norio Ohga, untuk ciptakan satu device yang boleh dengar muzik dan device tu efisien untuk pasang dengan headphone. Jadi, kau boleh dengar lagu dengan selesa tanpa kacau orang lain. Maka, TPS-L2, kaset player peribadi kos rendah pertama dekat dunia telah dicipta oleh sekumpulan engineer Sony yang diketuai oleh Yasuo Kuroki. Prototype pertama ni dicipta hasil daripada ubah suai yang diorang buat dekat kaset recorder Sony Pressman. Pressman ni selalunya wartawan yang guna bila nak rekod suara bila diorang ada interview atau press conference. Jadi diorang modify ini barang, lepas tu dia tambah headphone, jadilah Walkman pertama dalam dunia iaitu TPS-L2. Walkman pertama ni start dijual pada 1 Julai 1979 dengan harga 33,000 yen atau $150. Mula-mula Sony ni target dapat jual 5,000 unit sebulan pun dah okey dah. Tapi dalam masa 2 bulan pertama je, diorang dapat jual lebih 30,000 unit. Bila market dekat Jepun dah gempak, diorang pun plan nak jual Walkman ni ke peringkat antarabangsa. Tapi syarikat jualan antarabangsa tak nak guna nama Walkman sebagai jenama produk. Masa tu Walkman ni dianggap perkataan wasi ego yang bermaksud perkataan English ciptaan orang Jepun, tapi makna dia cuma orang Jepun je faham. Orang lain tak faham sebab perkataan tu tak wujud pun dalam kamus English. Jadi diorang jual Walkman ni menggunakan nama Soundabout dekat United States, Freestyle dekat Australia dan Sweden, dan Stowaway dekat United Kingdom. Menurut Akio Morita, Presiden Sony selepas Ibuka, nama Walkman tu asalnya ada beberapa budak muda bahagian marketing yang sebut. Masa permulaan nak jual produk ni, Sony upah budak-budak muda Jepun untuk buat marketing, di mana diorang akan jalan dekat tempat umum sambil dengar lagu dekat device Sony tu. Sambil tu offer orang ramai try dengar untuk dapatkan produk experience. Jadi disebabkan instruction diorang
diorang kena berjalan dekat tempat umum. Jadi diorang sebutlah device tu sebagai Walkman. Kebetulan pula nama Walkman tu kena pula dengan nama kaset recorder diorang, Pressman. So Masaru Ibuka pun gunakan nama Walkman sebagai jenama produk baru diorang ni. Bila Morita naik jadi presiden, dia rasa nama Walkman ni tak ikut tata bahasa yang betul. Yelah, perkataan tu tak wujud lagi masa tu. Jadi dia nak tukar guna nama Walking Stereo. Sayangnya pula iklan semua dah buat guna nama Walkman. Kalau dia nak ubah nama, dia kena ubah balik semua benda, dah makan modal pula. Jadi dia jalan je lah guna nama Walkman tu. Akhirnya pada awal tahun 1980, jenama Walkman dapat perhatian dunia. Kira produk diorang meletop dekat dalam pasaran. Jadi Sony pun putuskan untuk guna nama Walkman sebagai jenama rasmi produk. Maknanya dah tak ada tukar-tukar nama dah. Jual dekat US ke, dekat UK ke, dekat Papua New Guinea pun nama dia tetap Walkman. 1980-an tu boleh kira dekad pembangunan jenama Walkman. Kira orang kata tahun luck untuk Sony lah. Sebab masa tu tak banyak company yang ada kemahiran dalam teknologi macam Walkman. Jadi Sony conquer market lah. Pada tahun 1981, Sony keluarkan pula Walkman kedua, WM2, yang lagi kecil daripada TPS-L2. Lepas tu Sony guna nama Walkman untuk beberapa produk radio transistor Sony, bermula dengan produk SRF-40FM. Daripada dia buat radio dengan kaset player asing-asing, baik digabungkan. Jadi Sony tambah radio dalam Walkman start dengan model WM-F1 pada tahun 1982. Dalam tahun yang sama juga, diorang keluarkan Walkman pertama yang guna Dolby Noise Reduction System. Makin padu bunyi yang keluar kan. Kau nak dengar lagu pun steam. Tahun 1983, Sony keluarkan Ultra Compact Walkman bermula dengan model WM20, di mana saiz Walkman kau tu lebih kurang je dengan saiz kaset kau. Kalau kau nak letak dalam beg ke, kat dalam poket seluar ke, kira senang lah nak bawa. Tahun 1984 pula, dia keluarkan pula Walkman yang ada function auto reverse. Kira nanti kalau side A tu dah habis, kau nak dengar balik, kau tak payahlah nak pusingkan guna pensel lah, guna pen lah. Kau tekan je button reverse dekat Walkman tu, dia tolong pusingkan balik. Aku rasa budak-budak tahun 2000 tak faham apa yang aku cakap ni. Korang tak melalui zaman struggle nak putaukan balik kaset tu. Sebab apa kita putaukan filem kaset tu? Kalau ikutkan, kalau side A dah habis, kau play side B, nanti dia akan rotate balik side A tu kan. Tapi kita putaukan balik sebab playlist side B selalunya lagu tak sedap ataupun lagu tak famous. Dulu playlist lagu mana boleh custom. Apa yang ada dekat dalam kaset tu, lagu tu tak famous ke, kau tak suka ke, kau kena dengar juga. Seterusnya pada Oktober 1985, WM101 dicipta, di mana Walkman model pertama yang guna gumstick rechargeable bateri. Tahun 1986, Sony keluarkan model yang boleh guna remote control dan menggunakan bateri solar. Kau bayangkan, tiap-tiap tahun Sony keluarkan macam-macam jenis Walkman yang makin lama makin power. Dalam masa 10 tahun tu je, Sony dah pegang 50% market dekat United States dan 46% dekat Jepun. Masa ulang tahun ke-10 Walkman pada tahun 1989, Sony keluarkan dua model limited edition, iaitu WM701S dengan WM701T yang diperbuat daripada brass. Brass dalam bahasa Melayu apa Aku tak ingat, tapi brass tu campuran tembaga dengan zinc, dan satu lagi dia guna silver sterling, perak kualiti tinggi punya. Sony keluarkan dua model ni tak banyak, dalam beberapa ratus unit je. Dalam tahun yang sama juga, Sony keluarkan portable video recorder, iaitu Video Walkman. So korang boleh rakam video menggunakan kaset dan korang boleh tengok balik tanpa menggunakan PC ataupun yang tape player tu kan. Korang boleh tengok sambil jalan-jalan kat dalam kereta, ikut suka korang lah nak tengok dekat mana pun kan. Tahun seterusnya, Sony keluarkan DAT Walkman. DAT tu stands for Digital Audio Tape. Tahun 92, diorang keluarkan version mini disc player, iaitu MD Walkman. Pada 1 Julai 1994, sempena ulang tahun ke-15, Sony keluarkan WM-EX1HG, di mana korang masukkan kaset tu secara menegak, bukan masuk melintang macam Walkman yang sebelum ni atau radio-radio lain. Kalau kita dengar sekarang, kita rasa macam apa benda setakat masuk menegak je, apa yang bestnya? Kita rasa biasa sebab kita hidup pada tahun 2022. Untuk masyarakat pada tahun 1994, benda tu kira cool lah. Kau boleh lah placing dekat kawan-kawan kau kan. Kira Walkman kau masuk menegak, orang lain semua masuk melintang kan. Tahun 1997, Sony keluarkan pula Discman atau CD Walkman. Pada 1 Julai 1999, sempena ulang tahun ke-20, Sony keluarkan WM-EX670 yang dikatakan design and function yang paling gempak dalam semua Walkman yang pernah dikeluarkan. Pada akhir tahun yang sama, 21 Disember 1999, Sony keluarkan digital audio player pertama, iaitu Network Walkman. Pada tahun 2000, Walkman buat rebranding baru dan diorang gunakan logo W sebagai logo baru diorang. Sebelum tu, diorang guna logo lain. Yang ni
Ni logo yang pertama, macam kartun sikit. Guna dari tahun 1979 sampai 1981. Lepas tu diorang guna logo baru sikit. Logo ni guna dari tahun 1981 sampailah tahun 2000. Dan Sony Group joint venture dengan Ericsson, company telekomunikasi, dan diorang keluarkan handphone jenama Sony Ericsson. Jadi Sony ada masukkan teknologi Walkman dalam handphone Sony Ericsson. Masa berjalan, teknologi pun makin laju berkembang. Dah ada Discman, lepas tu dah ada MP3, lepas tu Apple keluarkan iPod, dan bila internet access makin mudah nak dapat, wujud pula online music player. Jadi permintaan Walkman semakin menurun dan akhirnya production Walkman telah dihentikan pada tahun 2010. Siapa yang ada Walkman dan function elok lagi, better korang simpan, boleh jadi barang rare tu, boleh jual. Orang zaman sekarang kalau jual barang rare ni, harga tak masuk akal, kau tahu tak? Siap ada yang tukar dengan geran tanah tu. Aduh, bodoh So korang tunggulah sampai dah ada trend orang cari balik Walkman ni, korang terus jual. Jangan tunggu-tunggu, jual je. Ini bukan hartanah ke, emas ke, petroleum ke yang korang nak tunggu harga makin lama makin naik. Daripada tahun permulaan Walkman sampailah ke tahun 1989, jualan Walkman seluruh dunia dah mencecah 100 juta unit. Pada tahun 1995, jualan mencecah 150 juta unit, dan selepas 20 tahun jualan mencecah 186 juta unit pada tahun 1999. Kejayaan Walkman ni kalau kita tengok sebab dia menggunakan marketing strategi yang bagus, di mana dia menggunakan elemen orang boleh dengar lagu secara personal, kecil dan senang nak bawa, yang mana pada zaman tu teknologi ni tak ada lagi, masih baru lagi. Oleh kerana kejayaan gila babi Walkman ni, banyak industri lain yang dapat tempias kejayaan tu. Contohnya industri kaset makin berkembang, dan industri seni terutamanya muzik banyak keluarkan lagu diorang menggunakan kaset daripada diorang menggunakan piring hitam. Industri headphone pun makin berkembang dan berevolusi, macam-macam jenis headphone ada. Tapi dekat US, Walkman ni pernah kena ban atas faktor keselamatan sebab dah banyak kes kemalangan yang berlaku. Kadang-kadang orang berjalan ke, bawa motor, bawa basikal dengan Walkman, pakai headphone kedap bunyi pula. Memang tak dengar lah bunyi keliling. Jadi bila orang horn ke apa ke tak dengar, habis kena langgau. Dan aktiviti kesihatan dan senaman pun naik 30% sebab orang makin rajin bersenam sambil dengar Walkman. Dan kerana kejayaan Walkman yang gila babi ni, perkataan Walkman telah dimasukkan ke dalam Oxford English Dictionary. Korang mesti pelik kan, sebab korang lahir-lahir je perkataan tu dah wujud. Tahun 1980-an perkataan tu tak wujud lagi. Sebab tu masa mula-mula Walkman ni nak jual, company luar tak nak guna nama Walkman tu. Kira macam nama yang mengelirukan, so susah nak jual, padahal senang je nak sebut. Zaman sekarang macam-macam nama pelik ada, tapi lagi pelik nama tu lagi senang nak jual. Lagi satu aku lupa nak cakap, Sony bukanlah satu-satunya company yang keluarkan portable cassette player, tapi disebabkan diorang pioneer, company lain punya produk pun walaupun jenama lain, orang tetap panggil Walkman. Bahasa mudahnya macam produk Maggi lah, padahal mi segera cap unta tapi kita panggil Maggi juga. Akhir sekali pada tahun 2019, satu replika gergasi sport Walkman dibuat dekat Ginza, Tokyo, sempena sambutan ulang tahun ke-40 Walkman. Jadi begitulah kisahnya, sejarah tentang portable cassette player daripada Sony, iaitu Walkman. Aku nak korang komen dekat bawah apa pengalaman yang korang tak boleh lupakan tentang Walkman. Aku tak kisahlah best ke tak best ke, korang cerita je, aku nak tahu juga. Kalau korang nak betulkan aku punya fakta ataupun nak tambah lagi fakta, korang boleh tuliskan juga dekat ruangan komen. Terima kasih sebab sudi nak dengar cerita aku hari ni. Aku nak minta maaf kalau ada salah dan silap, aku ada terkasar bahasa ataupun penyampaian aku kurang bagus. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.